ASEAN perlu terus memupuk ekosistem kewangan yang berdaya tahan dan dinamik bagi memudahkan pembayaran rentas sempadan yang lancar, menarik pelaburan swasta dan menggalakkan pendekatan pembiayaan yang inovatif. Perkara tersebut antara yang digariskan oleh Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal di Kementerian Kewangan dan Ekonomi semasa mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan Gubernur-Gubernur Bank Pusat AFMGM ke-11 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan yang diadakan di Luang Prabang Republik Demokratik Rakyat Lao. Semasa sesi plenari mesyuarat, Pengiran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani juga menyatakan kemajuan integrasi digital akan menjadi asas dalam memacu pertumbuhan dan inklusiviti kewangan dan ekonomi bagi rantau ASEAN. Mesyuarat antara lain membincangkan peluang kerjasama di antara pihak kerajaan dan swasta dalam mengekalkan pertumbuhan jangka panjang ASEAN dan pembangunan mampan dalam bidang kerjasama seperti green, blended dan transition financing, ekonomi digital, fintech dan perdagangan haram. Juga hadir Dayang Hajah Rokiah binti Haji Badar, Pengarah Urusan Brunei Darussalam Central Bank BDCB. Profesen sebagai pemandu pelancong sangat diperlukan dalam sektor pelancongan di negara ini. Justru setiap pemandu pelancong berlesen yang profesional mampu menjana kualiti dan imej pelancongan negara. Pelaksanaan kursus asas pemandu pelancong dijangka dapat meningkatkan dan memantapkan kemahiran seorang pemandu pelancong dalam memberikan perkhidmatan berkualiti dan memenuhi kehendak piawaian yang ditetapkan. Seramai 10 peserta yang terlibat dalam kursus ke-14 menerima sijil yang disampaikan oleh Dayang Hajah Dahliana binti Haji Ali Akbar, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan melancarkan Direktori Produk Pelancongan dalam talian pertamanya yang mengongsikan aktiviti pelancongan, produk dan perkhidmatan berkaitan bagi keempat daerah. Majlis berlangsung di Balai Khazanah Islam Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Pelancaran Direktori Produk Pelancongan dalam talian Brunei www.explorebrunei.gov.bn disempurnakan oleh Dayang Hajah Dahliana binti Haji Ali Akbar, pemangku setiausaha tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dayang Salinah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah Jabatan Kemajuan Pelancongan, dalam ucapannya menekankan direktori tersebut diharap dapat memberi manfaat kepada perniagaan berkaitan pelancongan dalam meningkatkan tawaran, pemasaran dan membantu ejen atau pengendali pelancongan dalam memberikan pakej pelancongan yang lebih menarik. Direktori berkenaan termasuk 300 aktiviti pelancongan, produk dan perkhidmatan berkaitan. Hiasan bunga sering menjadi pilihan bagi menambah keindahan ruang tamu atau halaman rumah semasa meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Beberapa peniaga bunga hidup di sekitar tamu Bunga Gadong ketika ditemui mengongsikan setiap kali penghujung bulan Ramadan, gerai bunga antara yang menjadi tumpuan orang ramai untuk mendapatkan pelbagai jenis bunga hidup. Hiasan bunga hidup juga mampu menceriakan suasana dan emosi selain menarik perhatian tetamu yang datang berkunjung. Bunga kertas yang paling banyak dimaukan pelanggan lah. Kalau bunga jenis bunga hidup-hidup ini banyaklah juga orang-orang Ketania ini menggemarinya untuk hiasan. Tidak heran lah setiap tahun macam customer permintaannya macam tanah. Kalau hari raya lah, kebanyakannya untuk perhiasan di rumah, kadang-kadang untuk buatkan untuk dalam bilik. Jalan-jalan ketemuan ni mencari bunga untuk hari raya pula. Sebab apa bunga hidupan ni kadang-kadang kalau kita ni pelihara, ni orang nampak serinya bah. Cari bunga-bunga je lah untuk hari raya ni lah. Tahu lah hari raya ni baru kan terpeduli sedikit lah. Bunga-bunga sama untuk kan bertanaman ni juga. Last Jumat Ramadan ni kita turun melihat kan. Tu membalilah tertariklah yang warna terang-terang atau Kuih muih Hari Raya sudah sinonim dengan sambutan perayaan tersebut.
malah amat mudah untuk mendapatkan kuih muih yang dihasilkan oleh para pengusaha tempatan di negara ini walaupun bukan di musim perayaan. Meskipun terdapat persaingan dengan pelbagai kuih muih dari luar negara yang dijual di pasar raya dan expo, namun kuih muih yang dihasilkan oleh para pengusaha tempatan tetap mendapat tempat di hati masyarakat di negara ini. Semasa musim perayaan ini sahaja, penghasilan kuih muih tempatan dapat dilihat meningkat jumlahnya sama ada di expo, bazar maupun pasar-pasaraya. Anak-anak muda sekarang ni pun sudah pandai berniaga kan, buat kuih. Barang-barang produk kami ni, semua kuih muih ni kami membuat online juga. Barang mentah mungkin mahal juga sama masa ni. Ramai je orang pandai membuat. Kita mungkin challenging lah bagi kami. Pelanggan-pelanggan pun tahulah kalau harga jualan dinaikkan sedikit untuk menampung kenaikan harga-harga runsit. Namun, untuk terus bertapak dalam perniagaan, para pengusaha perlu bijak mengatur pelbagai strategi pemasaran dan penambaikan kualiti serta sentiasa mengikut perkembangan semasa di samping sokongan berterusan para pelanggan. Bermula sekitar tahun 2022, Awang Muhammad Abdul Wafi bin Budin berkeinginan untuk membuat sampuraya dengan rekaan sendiri menggunakan seni lukisan digital. Pemilik akaun Instagram WebPRT ini juga telah menghasilkan lebih 5 rekaan sampuraya sepanjang berkecimpung dalam seni lukisan digital. Pada tahun ini, belia tersebut mengeluarkan satu lagi rekaan sampuraya diinspirasikan daripada Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Wafi mula pada 2022 lah. Pasal apa Wafi mau mencuba membuat sampuraya ni? Pasal Wafi mau merasa yang macam mana rasanya membuat sampuraya cita rasa Wafi sendirilah. Dan ada juga rakan-rakan Wafi yang artis tempatan, diorang pun banyak membuat sampuraya yang macam-macam jenis gaya desain lah. Pada masa tu Wafi ada buat 5 keping lah. Di antaranya satu pasal kuih muih, yang kedua pasal tangan bermaksud bersalam-salaman di Hari Raya. Dengan kemajuan era teknologi, info komunikasi yang ada pada masa ini, sepertinya tablet dan komputer riba, Awang Abdul Wafi menggunakan kelebihan tersebut untuk menghasilkan karya-karyanya secara dalam talian dengan aplikasi yang khusus bagi lukisan digital painting sebab lebih mudah dan ringkas.